Kerja berat tapi gaji sikit? Situasi ini macam sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita sekarang ini kan? Perintah Gaji Minimum 2022 telah dilaksanakan mulai 1 Mei 2022 menguatkuasakan gaji minimum sebanyak RM1,500. Tahukah anda masih ada lagi pekerjaan di Malaysia yang gajinya tak sampai RM1,000? Sebenarnya, masih ramai dekat luar sana yang bekerja, malah dah lama pun bekerja tetapi gaji masih di bawah paras minimum. Besar kemungkinan masih ramai yang bekerja dan sanggup bergadang nyawa demi untuk mendapatkan duit bagi menyara hidup keluarga mereka, akan tetapi tidak menerima jumlah bayaran yang tidak berbaloi dengan kos sara hidup yang kian meningkat pada masa kini. Ini dia antara 5 pekerjaan gaji paling rendah di Malaysia. Yang kelima, pegawai khidmat pelanggan. Pegawai khidmat pelanggan meskipun gaji dimulai dari RM1,500, para pegawai khidmat pelanggan sering kali menghadapi waktu bekerja yang panjang dan keluhan tak henti-henti dari pelanggan. Mereka sering tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya, terutamanya apabila tidak mempunyai pendidikan formal yang tinggi. Dahlah perlu layan kerana sesetengah pelanggan yang kurang ajar setiap hari, sekaligus menjadikan pekerjaan ini tidak berbaloi dengan gaji yang diterima. Yang keempat, sektor pembinaan. Pekerjaan di sektor pembinaan dengan gaji bermula dari RM1,200, para pekerja ini menghadapi beban fizikal yang berat dan risiko kesihatan yang tinggi. Mereka bekerja dalam cuaca yang panas dan tidak menentu. Waktu dan tempoh bekerja juga tidak tetap. Buruh binaan dibayar sedikit kerana kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai kelulusan atau tahap pendidikan yang tinggi. Tak hairanlah kenapa ramai warga asing yang datang ke Malaysia bekerja sebagai buruh binaan, kerana rakyat Malaysia sendiri pun tidak akan menerima gaji yang tidak berbaloi dengan kerja yang dilakukan. Yang ketiga, pelayan restoran. Kalau kita pergi ke restoran pula di saat waktu kemencak seperti makan malam, mesti huru-hara kan? Tahu tak bahawa pekerja restoran dibayar gaji bermula RM1,100, tetapi kerja dengan penuh tekanan. Nampak macam mudah, perlu ambil pesanan dan hantar, tetapi kalau dilakukan berulang-ulang kali dengan gaji yang tidak setimpal, memang tak berbaloi. Belum lagi menghadap kerana pelanggan yang cerewet. Customer is always right lah katakan. Dengan waktu bekerja yang lama dalam satu hari boleh mencecah 12 jam. Sememangnya penat dan tidak berbaloi dengan gaji yang diterima jika terlalu rendah. Yang kedua, penulis. Ini lagi satu kerja yang mungkin ramai tak tahu, iaitu penulis atau copywriter. Gaji yang dimulai dari RM1,000 mungkin tidak mencerminkan kesulitan pekerjaan para penulis. Pekerjaan ini memerlukan penelitian dan waktu yang lama untuk menghasilkan konten berkualiti tinggi dan mampu menjana wang. Akan tetapi, mereka ini sering tidak dihargai oleh masyarakat dan menganggap pekerjaan ini sangat mudah dilakukan. Mungkin ramai ingat semua orang boleh sahaja menulis, tetapi adakah penulisan tersebut menarik untuk dibaca orang lain? Ianya memerlukan bakat dan kemahiran tertentu juga. Mereka sering bekerja sendiri dalam jam yang tak teratur kerana idea yang datang mungkin hadir ketika sedang rehat ataupun tengah tidur tersedar secara tiba-tiba mempunyai idea. Yang pertama, pembantu pusat asuhan. Meskipun gaji dimulai dari RM900, para pembantu pengasuhan menghadapi tugas yang tak terbayangkan. Mereka perlu menjaga ramai anak sekaligus memastikan keselamatan mereka dan menghadapi pelbagai karena anak dalam satu masa. Belum lagi hadap anak-anak yang nakal dan tak dengar kata, sememangnya mencabar dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Itu yang sampai jadi kes penderaan anak-anak asuhan, mungkin kerana kesihatan mental mereka yang tidak terjaga. Macam tak percaya je kan, masih ramai yang bertahan di Malaysia ini dengan bayaran gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Ada yang perlu berpanas di bawah terik matahari, melayan karenah pelanggan tanpa henti, bersabar dengan perangai budak kecil dan sebagainya. Adakah korang tergolong dalam 5 pekerjaan ini? Kalau ya, cuba kongsikan keluhan atau nasihat di ruangan komen. Dan lain pula, sanggupkah kita bekerja dan terima gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan?